الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan pelajaran kita pada kali ini, iaitu dalam mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Okey, kita sudah selesai pada pelajaran yang pertama, iaitu adab berjalan. Pada kali ini kita akan masuk pelajaran kita yang kedua, iaitu adab ketika bertanya. Apa itu adab ketika bertanya? Okey. Maksudnya bertanya ni dia ada adab dia yang tersendiri yang kita perlu jaga dan perlu kita amalkan. Contoh, kita nak bertanya kepada guru, mesti kita kena ada adab dia. Kita nak bertanya kepada rakan kita, mesti ada adab yang kita perlu jaga. Kita nak bertanya kepada ibu dan bapa kita, mesti ada adab yang perlu kita jaga. Kita nak bertanya kepada siapa lagi? Kepada orang yang lebih tua daripada kita, mesti kita menjaga adab dia tu. Kita tak boleh pakai tanya macam depa tu, macam orang-orang ni semua adalah orang biasa sahaja. Bukan macam tu lah. Setiap orang kita nak tanya mesti ada adab-adab dia. Okey, kita tengok muka surat 16. Surat 16. Tengok, pada akhir pelajaran ini murid dapat menyatakan adab-adab bertanya. Kita dapat menyatakan adab bertanya. Dapat membezakan amalan bertanya secara beradab dengan tidak beradab. Dia ada cara kita tanya, ada cara yang baik, ada cara yang tidak baik. Kita boleh dapat bezakanlah. Sebelum ni kita kata kita ni cara dia semua sama saja, tidak. Dia ada cara yang baik, ada cara yang baik, yang tidak baik. Menyatakan faedah mengamalkan adab bertanya. Kita amalkan adab bertanya ni, dia ada faedah dia. Dan akibat bertanya yang tidak beradab. Dan kesan dia kalau kita tanya dengan cara yang tidak beradab, dia ada kesan dia, kesan yang buruk. Okey. Tengok muka surat 17. Baca dan fahami. Okey. Baca dan fahami. Kita terus kepada adab bertanya. Yang pertama adalah hendaklah bertanya dengan muka yang manis. Okey. Kalau kita nak tanya orang sesuatu, janganlah kita muka yang masam, muka yang marah. Jadi orang nak jawab pun takut. Orang nak jawab pun tak seronok. Mesti kita nak tanya dengan muka yang manis, iaitu dengan senyuman. Kita tanya. Kita akan tanya dia dengan muka yang penuh berseri-seri. Jangan kita tanya dengan muka masam dan muka marah. Yang kedua adalah hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Okey. Contohnya dalam kelas, kita nak tanya, kita akan angkat tangan dulu untuk kita meminta izin. Contoh, izinkan saya untuk bertanya, cikgu. Itulah cara kita minta izin. Jangan terus tanya terus je. Jadi adab sebegitu, cara sebegitu kuranglah sopan bagi seorang pelajar yang ingin bertanya kepada seorang guru. Okey. Yang seterusnya adalah hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Okey. Kalau kita nak tanya, contohnya orang yang kita tak kenal, janganlah kita
terus bertanya macam tu. Yang mula-mula sekali kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya sesuatu. Macam itulah cara kita nak tanya. Jangan terus kita tanya macam tu saja. Jadi seolah orang tu tengok kita, ni cara budak ni kurang beradab ni. Jadi benda tu tak bagus untuk seorang untuk bertanya kepada orang yang lebih tua dengan cara yang tidak elok. Kalau kita jumpa orang tua di tepi jalan, kita nak tanya sesuatu tempat yang kita tak tahu. Contoh kita tersesat, kita tanya. Kita akan mula-mula kita baca bismillah dulu. Kita bagi salam, Assalamualaikum pakcik. Tumpang tanya tu. Tumpang tanya, kita kena minta izin dulu. Nak tanya boleh tak? Sehari kita pakai tanya. Jadi benda tu tak kurang beradab. Tumpang tanya. Itulah cara kita bertanya dengan baik. Seterusnya hendaklah ikhlas ketika bertanya kerana dapat menghilangkan kemuskilan dalam diri kita atau diri orang lain. Okey. Kita nak tanya mestilah ikhlas. Nak tanya, bukan kita tanya tu untuk kita menguji dia. Okey, dia ni saja nak test. Tengok cikgu ni kan. Cikgu ni dia cikgu baru. Dia pun nak test cikgu ni pandai ke tak. Dia tanya satu soalan. Tengok cikgu tu dia tak boleh jawab, jadi dia bangga. Itu bukanlah cara kita nak tanya. Kita nak tanya untuk apa? Untuk menghilangkan kemuskilan yang ada dalam diri kita. Kalau kita ni ada masalah, kita nak menghilangkan masalah kita, bukan untuk kita menguji orang. Kata dia ni boleh ke tak boleh. Nak uji itu bukan bertanya. Itu bukan cara yang bertanya yang betul. Okey. Seterusnya kita buka muka surat 18, iaitu sambungan daripada muka surat 17 tadi, iaitu adab bertanya itu. Bukan untuk bersikap riak di hadapan orang lain. Kita bertanya ni bukan kita nak berasa bangga. Macam dalam satu kelas tu, contoh seorang budak dia nak tanya, seorang anak murid ni dia nak tanya kepada cikgu. Dia nak tanya cikgu tu sebab dia nak bagi rakan-rakan dalam kelas rakan-rakan kelas rasa nak puji dia sebab dia ni rajin bertanya. Itu tak boleh. Kita nak bertanya adalah untuk menghilangkan kemuskilan, untuk menyelesaikan masalah kita yang kita tidak faham, bukan untuk bagi orang lain puji kita. Itu bukan cara yang betul untuk bertanya. Bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung orang lain. Mestilah kita bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita nak tanya satu tu bukan benda yang boleh menyinggung ataupun boleh memberi kepada orang lain tu kesedihan. Kita tanya benda yang baik. Kita tanya benda yang tidak berkaitan dengan yang boleh membuatkan orang lain sedih. Itulah cara bertanya. Kita jangan menyinggung perasaan. Itu je. Seterusnya, jangan membanyakkan pertanyaan. Okey, kita nak tanya orang, janganlah tanya macam-macam. Tanya benda yang straight. Tanya benda yang jelas, straight to the point. Kita nak tanya benda ni sahaja untuk jelas. Tapi bila kita tak jelas, kita tanya lagi. Jangan kita tanya macam tanya yang ni, tanya yang ni. Itu bukan cara bertanya. Kalau kita benda yang tidak perlu, jangan kita tanya. Kita tanya benda yang perlu sahaja. Seterusnya adalah gunakan cara yang terbaik. Maksud kata kita gunakan cara yang terbaik ni, contohlah kita menggunakan ayat yang baik. Cara kita panggil seorang itu, kita panggil pakcik. Pakcik, depan tanya, Assalamualaikum pakcik. Jangan kita panggil Assalamualaikum bro. Jangan panggil macam tu je. Assalamualaikum orang tua, nak tanya ni. Tak boleh macam tu. Itu adalah cara yang kurang baik. Kita mesti guna cara yang terbaik. Seterusnya, ucapkan terima kasih selepas bertanya. Terima kasih. Benda ni simple sahaja, tapi kadang-kadang kita susah nak buat. Terima kasih sahaja. Kalau orang telah bantu kita, dia kata,
Okey, abang sesat ni, abang pergi ikut jalan ni, abang ambil kanan, sampai lah. Kita, oh tu noh, okey, jalan tu. Jadi itu bukan cara yang baik. Kita mestilah berterima kasih. Okey, terima kasih bang. Abang, kalau abang ni tak ada sesat saya, jadi kita akan, orang yang tolong kita tadi, dia akan rasa seronok sebab dia dapat membantu kita. Kita pun seronok kita dapat berterima kasih kepada dia. Jangan marah sekiranya pertanyaan anda tidak berjawab dan tidak dihuraikan sepenuhnya. Kalau kita tanya seorang tu, dia pun dah jawab dah, tetapi kita tak puas hati lagi dengan jawapan dia. Jadi kita janganlah marah dia. Mungkin dengan cara itu sahaja yang dia mampu jawab. Kita tanya kawan kita, contoh, tanya soalan tu, satu soalan yang kita tidak faham, kita akan tanya dia. Kawan kita dah cerita macam ni, hang ni tak membantu langsung. Macam tu bukanlah cara bertanya. Kalau kita tak terjawab, tak apa, jangan risau. Kita ucap terima kasih kat dia. Kita yang masih tak faham lagi, kita tanya orang lain pula. Jangan kita marah dia sebab dia cerita benda yang tidak memberi kefahaman yang sepenuhnya kepada kita. Itu barulah cara yang betul. Janganlah kita marah dia. Okey. Seterusnya, kita baca sedikit pantun di bawah. Pantun. Dia kata, arahana lafaz pantun dan bincangkan. Okey. Pantun. Mari berjalan ke Gunung Daik, berjalan kaki sampai ke hujung. Bercakap benar amalan baik, jangan sekali cuba berbohong. Dalam pantun ini mestilah ada dia punya pengajaran. Dia kata bercakap benar itu amalan yang baik. Mestilah kita bercakap benar, jangan sesekali kita cuba berbohong. Kalau kita cuba berbohong, itu dah bukan amalan yang baik. Seterusnya, matahari bersinar, petani membajak. Matahari bersinar, petani membajak. Peladang bekerja mencari makan. Bercakap benar dipuji syarak. Itulah tanda orang beriman. Bercakap benar dipuji syarak. Itulah tanda orang beriman. Siapa yang bercakap benar akan dipuji oleh syarak. Kalau kita bercakap bohong, tidak dipuji, malah akan dikeji oleh syarak. Syarak ni ialah agama lah, agama kita. Kita ada syarak kita sendiri. Itulah tanda orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Kalau kita tidak bercakap benar, itu bukan orang yang beriman. Okey. Setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.